Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Okay, jadi saya cuba untuk bantulah you all semua ni untuk perbaiki literature review. Ni saya ambil contoh ni. Okay, ambil contoh ni. Biasanya kita baca banyak. Okay, biasanya kita ni membaca banyak literature kan. Cuma kita tak mampu untuk menggabung jalinkan apa yang kita baca tu, info-info yang kita baca tu. So, kita lihat contoh ini. Ada berapa semua artikel yang dibaca? Okay, 1. Okay. 2. Okay, 2. 3. 4. Okay, next page. 5. Yang ni ulangan kan? Ulangan tadi. So, ada 5. Okay, dan bila ada 5, tentang satu isu yang kita baca, iaitu nak memahami satu isu. Contohnya dalam kes ini nak memahami isu pentaksiran formatif. Apakah isu dalam pentaksiran formatif ni? Dan kaitannya dengan prestasi pelajar. So, bila kita tulis macam tu, kita elakkan menulis seperti kita copy paste dan kita menulis seperti kita shoplifting. Macam kita nak pergi shopping. Kita kata okey, dalam kajian oleh Habibah bla bla bla. Lepas itu Muhammad Azhar pula dapati gini. Lepas tu setelah itu Khalil Salvan gini. And then lepas tu pula Mustafa kata gini. Lepas tu pula Habibah kata Zuhairi pula kata bla bla bla. Jadi sebenarnya ulasan karya ni dia bukan kita lapor balik apa kita baca. Dia bukan. Dia sebenarnya adalah kita membuat analisis, membuat penilaian. Apakah sebenarnya isu yang mereka ni bincang? Apa isu yang kita nampak? Apa perkara yang kita nampak yang boleh gabung jalinkan ke lima artikel kita baca ni? Apa informasi yang mereka boleh dapat, seorang-seorang dapat, yang kita boleh gabung jalin, yang kita lihat, kita boleh gabung jalin untuk kita fahami isu yang kita kaji itu, iaitu tentang pentaksiran formatif. Kena pakai pemikiran macam tu. Dan saya pernah beritahu, untuk itu, you all kena imagine you all memakai eagle's eyes. Kan? Mata helang. Bayangkan you memakai mata helang. Eagle's eyes. Okey? Jadi maksudnya kalau ada 5 artikel, artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4, artikel 5. Dan setiap artikel ni ada poin-poin masing-masing yang you jumpa. You buat catatan. Dipanggil research note untuk setiap artikel. Okey? Okey, sama. Jadi yang kita nak tengok ialah literature review ni, apa yang kita nak analyse, kritik, dan kemudian bila kita dah analisis, kita menilai, kita kritik. Maksud kritikal kan? Kritikal tu ialah kita nak menilai dan menganalisis. Kemudian kita nak sintesis. Kita nak sintesis. What is the big idea? Dan ini akan jadi hujah kita. Thesis kita, argument kita, review kita. So, review kita berada di mana? Berada di sini. Review kita bukan berada dengan cara you, dengan cara you lapor balik. Lapor balik macam tu tak? Tidak. Tidak. Dia, contoh you kena pakai mata helang tadi. Mata helang ni, helang macam mana helang? Duduk atas kan, dan dia tengok dia mungkin dia tengok ada ular di kat atas ni, dia nampak ada ular. Ada ular. Ular ni duduk di celah semak. Dia nampak ada tikus. Tikus celah ni. Mungkin nampak ada ikan. Ada ikan dalam laut ni. Katalah ni kan, macam ni pemandangan. Pandai tak saya draw.
Dia terbang tu, dia nak tengok. Masa dia terbang nak tengok tu, dia memakai mata helang. Gini kan mata helang. Macam ni. So dia menyusun strategi. Dia menilai analisis situasi. Ini kena menjunam dengan kelajuan berapa ni nak terbang menjunam untuk pastikan bila keluar ular ni boleh tangkap dengan cepat sebelum dia sembunyi masuk semak semula. Dan berjaya dibawa naik ke udara untuk dimakan, dibawa lari ke udara untuk dimakan. So dia kena perancangan yang strategik lah. Kan? So dia kena analisis situasi ya. Okay, dia kena menilai keadaan keselamatan dia, kelajuan dia berapa nak turun, dan dia kena naik pick up berapa minit per saat, naik balik. Terus ambil, naik. Sebelum sempat pun ular ini menyembunyikan diri di dalam belukar ini supaya dia dapat makanan. So macam tu lah. You melihat dengan bird's view ke atas. Okay, you melihat daripada atas. You duduk atas kan, duduk atas. So you kena tengok ini, katalah isu ini, bagaimana isu ini boleh dikaitkan dengan contohnya isu ni dalam artikel 2. Bagaimana pula isu sini boleh kita kaitkan dengan satu isu kat sini ataupun apa yang dikatakan oleh artikel 5. Bagaimana pula boleh digabung jalin dengan dapatan ini. Okay, bagaimana pula dia berkaitan dengan ini. Dia macam gitu. You yang kena tengok ni. Dia tak susah. Kalau you dah mahir, dia tak susah. Jadi, bila you review, ada beberapa kaedah lah review ni. Nak tengok apa? Nak tengok segi kronologi. Cara kita nak hurai tu. Nak ikut kronologi ke, nak ikut dari segi metod yang dia pakai ke, ada segi konstruk yang digunakan tu berbeza ke. Dan ini boleh saling berkaitan. Saya bagi contoh. Kronologi. Katalah, you tengok Habibah Ma'ali Selvani ni, dia tulis pada era-era yang berbeza. Pada era pentaksiran formatif. Dan you pun memang ada baca. Model pentaksiran ni mula diperkenalkan ada tahun bila? Pada tahun itulah mula kita tahu bahawa ada dua jenis model. Dua jenis pentaksiran. Iaitu formatif dan summative. Sebelum tu kita tak tahu. Bila? You kena tahu ni bila. Dan you berkaitkan dengan apabila Habibah cakap pasal pentaksiran, Habibah tak cakap pasal pentaksiran. Habibah cakap tentang pembelajaran bergantung pada 3 faktor utama, guru, pelajar dan ni. Dan faktor utama kemampuan pelajar dikaitkan dengan guru. Okey. Dia tak cakap pasal pentaksiran. Tapi mungkin pelajar yang buat review ni, dia nak cuba kaitkan guru. Pentingnya guru. Sebab dia tahu bahawa pentaksiran ni siapa yang buat? Cikgu kan? Dia nak kait dengan penting peranan guru. Itu yang you nak kaitkan. So you kena bear in mind. Ada scholar kata, sarjana kata, kemahiran pelajar ini bergantung kepada guru. Okay? Azhar tahun 2006, you katalah pentaksiran ni mungkin model diperkenalkan pada tahun 1990-an. You kena semak lah. Dan kajian berkaitan dengan pentaksiran bercambah lepas pada tahun 1990. Jadi you pun tengok, okey, kajian selepas itu pada tahun satu dekad yang berikutnya, kemudian dekad yang berikutnya, okey, ni dekad yang sama. Mungkin dia nak cakap tentang ni dekad yang berlainan. Mungkin dia nak cakap tentang kronologi sarjana kajian tentang pentaksiran mula berubah. Mula-mula melihat dari aspek pentaksiran pencapaian pelajar berkaitan dengan guru sahaja. Kemudian bila timbulnya tentang pentaksiran formatif di mana peranan utamanya dimainkan oleh guru, maka you pun lihat kajian-kajian mula menceritakan tentang kaitan antara prestasi pelajar dengan teknik guru mentaksir. Okey, you nampak benda tu. You nampak bahawa ini tentang teknik guru mentaksir. Ini tentang dia kata guru dah penting dalam menentukan penilaian pelajar. Guru budak gagal disebabkan oleh cikgu. Ini pula kata bila adanya model tentang formatif dan summatif, dah ada kajian, bercambah kajian, dan salah satu kajiannya adalah kajian ini. Dia kata guru mereka peranan penting dalam membuat pentaksiran. So pentaksiran boleh dihubung kaitkan dengan pembelajaran.
You hujah you. So hujah you ialah you kata melihat pada model-model pentaksiran dan kajian-kajian yang berlaku tentang pencapaian murid sejak 5 dekad yang lalu. Itu ayat you lah. This is voice. This is your argument. 5 dekad yang lalu menunjukkan bahawa para sarjana membincangkan, mendebatkan, membahaskan tentang kepentingan guru dalam menentukan pembelajaran pelajar. Dan salah satu ialah kompetensi guru dalam membuat pentaksiran pelajar. Dan pentaksiran yang sangat berkesan untuk pembelajaran pelajar adalah pentaksiran dalam bilik darjah. Dengan kata lain, pentaksiran berterusan. So ada. You cite lah. Masukkan citation. Celah-celah ni. Masukkan citation. Celah-celah ni. Siapa kata ni? Mana you dapat ni? Janganlah. Tapi saya nak tips dia. Janganlah kata. Jangan tulis. Kajian yang dilakukan tentang pembelajaran pelajar telah pun bermula sejak 5 dekad yang lalu. Okay. You pun cite. X, Y, Z, O, P. Tunjukkan you baca banyak yang mengatakan tentang ini. Itu tips dia. Citation tu yang penting. Macam mana you dapat idea ni? Ayat ni ayat you sendiri. Tapi you dapat daripada you baca X, Y, Z, O. Bukannya you dah cakap berdasarkan kepada kajian Noliza. Ni. Manakala kajian oleh Salma mengatakan bahawa ni. Selain itu, kajian oleh Kelai mengatakan bahawa ni. You tak synthesize. Dia kena synthesize. Kajian-kajian yang dilakukan terhadap pembelajaran pelajar telah bermula sejak 5 dekad yang lalu. Para sarjana membahaskan tentang kepentingan efikasi guru dalam menentukan pembelajaran pelajar. Apabila model pentaksiran diperkenalkan sejak tahun ini, bermulalah percambahan kajian berkaitan dengan kepentingan pentaksiran dalam ke atas pelajar dalam menentukan prestasi pelajar. Antara pentaksiran yang dibincangkan ialah formatif dan sumatif. Kajian-kajian telah menunjukkan bahawa yang menarik ialah terdapat kajian menunjukkan bahawa pentaksiran berterusan sangat penting. Dan ini menunjukkan kemahiran guru dalam melakukan pentaksiran berterusan kerana ia melibatkan pentaksiran dalam bilik darjah secara berterusan. Okay, you. Alright. Dan dalam celah-celah ayat you tu, you kena masukkanlah citation. Ayat sikit, citation. Okay, itu teknik mengulas karya menggunakan voice you sendiri. Dan voice ini adalah terhasil daripada kemahiran you sintesis. Idea-idea yang you baca. Sintesis sini, sintesis belah sini. You sintesis masuk. Okay, sintesis masuk. Itu sebab saya latih you dalam Google Doc. Latih you menulis. Mungkin satu perenggan you tulis. Biarkan draft 1. Kemudian, jangan ubah. Kemudian, idea yang sama, hujah yang sama, okay. Idea yang sama atau hujah A ni, draft 1. Kemudian you, idea yang sama juga, tapi draft 2. Draft kedua. Dan dia akan improve. You akan improve. You akan improve. Mungkin yang ni you tulis bodoh-bodoh je kan. Satu kali je. Lepas tu yang kedua, masukkan citation. Sebab tu kena baca banyak dulu. Bila baca banyak, baru boleh lontarkan idea masuk sini. Yang inilah yang kita latih sekarang. Ini. Review. So, dia berlaku banyak proses lah. Janganlah anggap satu das je tulis draft kan. Boleh dapat dah ketika voice itu. Tidak, dia latihan. Tapi mesti boleh buat. Yakinlah. Jangan rasa takut bahawa sesusah. Dah ramai kita lahirkan sarjana, pelajar PhD yang baik bagus-bagus. Maknanya mereka melalui proses ini. Okay? Dan sebab itu saya kata gunakan artikel-artikel yang baik. Artikel yang daripada sumber yang kredibel. Supaya you boleh tengok lengguk penulisan. Lengguk hujah. Lengguk dia argument dia. Dan ini boleh juga rujuk pada Tolmin.
method of argument. Tolmini saja dulu. So saya rasa banyak dah ni. Dah panjang dah video ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada video yang baik daripada Allah, ilmah daripada saya. Nikmat itu satu ujian dan ujian itu satu nikmat. Ingatlah yang tu, okey? Assalamualaikum.